Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Berita khas edisi malam 11 Mac 2021 bersama saya, Vivian Mirzaika. Tumpuan berita, Sarawak kini boleh berbangga kerana memiliki pusat membeli belah pertama di Malaysia yang mempunyai zon halal iaitu Majma Mall. Setakat ini, terdapat 9 buah gerai di pusat beli belah itu yang telah menerima persijilan halal. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak MIS Datuk Misnu Taha memberitahu projek Zon Halal Majma Mall merupakan projek yang kedua direalisasikan selepas Zon Halal Medan Selera Lundu dan terdapat beberapa perancangan juga di kawasan lain. Kita juga telah membuat Zon Halal untuk Taman Harmoni Sibu. Taman Harmoni Sibu dah ada. Kita akan disahkan nanti. Dan juga kita juga akan berusaha untuk di Miri dan juga Bintulu dan tempat-tempat lain. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Zon Halal Majma Mall di Kuching pada Khamis. Jelasnya lagi, pelaksanaan ziarah halal aktif dijalankan bagi meningkatkan kesedaran dan keyakinan terhadap pensijilan halal kepada masyarakat. Sekarang ini unit halal Jabatan Agama sedang melaksanakan ziarah halal untuk pasaraya-pasaraya di mana ada food court. Dia akan cuba beri ke tempat berkenaan untuk memaklumkan tentang faedah kalau gerai-gerai itu mendapat halal certification. Di samping itu juga mereka sekarang ini juga pergi ke mana-mana tempat hotel dan sebagainya untuk promote halal certification. Pelaksanaan projek itu melibatkan bahagian pengurusan halal BPH, Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, Pejabat Agama Islam bahagian PIB Kuching, pengurusan Kompleks Islam Sarawak KIS dan pelajar praktikal jurusan pengurusan halal dari Universiti Teknologi Marayu ITM dengan kerjasama tabung Baitul Mal Sarawak TBS dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintred. Berita seterusnya, sebanyak 210 buah rumah di kawasan Tanjung Datu dibaik pulih menerusi program penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS. Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu berkata, kerja-kerja baik pulih ke semua kediaman itu melibatkan peruntukan sebanyak 2 juta ringgit. Jelasnya, PPRMS merupakan bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu golongan kurang berkemampuan untuk memiliki rumah yang selesa. Beliau berkata demikian ketika melawat rumah milik Ambung Peron di Kampung Sekambalundu pada Rabu. Rumah berkenaan rosak akibat dihempap pokok tumbang dengan skop baik pulih meliputi atap, siling, dinding, tandas dan mengecat melibatkan kos sebanyak RM13,310. Ketika ditemui, Ambung merakamkan ucapan terima kasih kepada Adun Tanjung Datu dan Kerajaan Sarawak kerana membantu beliau mendapatkan kediaman yang selesa. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak, kepada YB, Datuk Mila Satilah di atas sumbangan yang diberi oleh beliau tadi dengan kami mengucap terima kasih banyak-banyaklah. Manakala di Lawas, Timbalan Menteri Dua Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Henry Sum Agong telah mengadakan lawatan ke Kampung Long Sebangang Baru dan Kampung Pangi bagi meninjau projek perumahan rumah termiskin PPRT yang telah siap sepenuhnya di bawah peruntukan Parlimen Lawas. Bagi penerima IKAM, beliau mengucapkan terima kasih kepada Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar kerana membantu membaik pulih kediamannya. Saya mewakili keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perbaikan pulih rumah kami yang telah telah siap. Terima kasih kepada kerajaan kerana membantu kami dalam perkara yang macam ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menerima kunjungan Datuk Henry di rumahnya pada Selasa. Datuk Henry kemudian meneruskan lawatan ke Kampung Pangi, Jalan Terusan bagi meninjau sebuah lagi rumah yang telah siap dibaik pulih. Dalam lawatan itu, beliau telah mengadakan simbolik penyerahan replika kunci rumah kepada pemilik bidin untung sebagai menandakan rumah tersebut boleh diduduki selepas ini. Projek tersebut dibina berkonsepkan sistem binaan berindustri dengan kos sebanyak RM58,000 bagi setiap rumah. Sementara itu, Bidin merakamkan penghargaan kepada Datuk Henry yang telah banyak membantu membaik pulih rumahnya secara percuma. Berasa cukup gembira kerana salah seorang dapat
menerima bantuan rumah PPRT daripada Kementerian Luar Bandar. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri Datuk Henry Som atas sumbangan yang diberi. Selanjutnya, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi telah menyerahkan sumbangan dana kepada pengurusan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Dun Pantai Damai baru-baru ini. Beliau yang juga Menteri Muda Utiliti Sarawak Bekalan Air dalam pada itu berterima kasih kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK kawasan itu yang telah melaksanakan tanggungjawab dan peranan dengan penuh dedikasi serta komitmen yang tinggi. Jelasnya, JKKK dan KMKK memainkan peranan penting dalam setiap agenda pembangunan kerajaan dan sentiasa membantu sehabis baik untuk menyempurnakannya bagi kesejahteraan masyarakat di kampung masing-masing. Beralih ke laporan berikut, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA akan mengadakan perbincangan lanjut bagi mencari jalan untuk mempercepatkan pembinaan projek Taman Komuniti Daerah Tatau yang sepatutnya siap pada Jun ini. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John C. Kitayai, projek taman yang bernilai RM15.3 juta adalah yang pertama seumpamanya di Tatau dan ia dibina sebagai pusat riadah kepada komuniti di daerah itu. Jadi taman komuniti ini adalah satu taman untuk rakyat, terutama yang penduduk di daerah Tatau. Sebab ini adalah taman yang pertamanya dibuat untuk komuniti kita di Tatau. Jadi saya juga telah diberitahu bahawa progres kerja yang pada masa sekarang adalah lebih kurang 35% saya rasa. 30% sebab ini ada kelewatan sedikit disebabkan cuaca yang tidak mengizinkan dan yang keduanya pada awal tahun disebabkan banjir juga. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan dan mendengar taklimat projek Taman Komuniti di Sungai Jatan daerah Tatau Bintulu pada Rabu. Dalam perkembangan berkaitan, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus itu turut memaklumkan mengenai projek pembesaran kampung di Tatau yang kini sudah memasuki 90% siap. 90%. 90%. Kampung extension juga yang mengkos belanja sebanyak 15 juta, 15 juta lebih juga dah dekat siap itu 90%. Jadi juga saya dipahamkan oleh pegawai BDA juga sebentar pagi tadi bahawa pembinaannya merangkumi infrastruktur itu jalan. Selanjutnya, program penyerahan flyer dan fishtail berkenaan program pembudayaan amalan baharu COVID-19 telah diadakan di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Kecil Engkelili pada Selasa. Pemangku Setiausaha Majlis Daerah Lubuk Antu, Tommy Laman, telah melakukan penyerahan flyer dan fishtail tersebut kepada pegawai menguasa Pejabat Daerah Kecil Engkelili, Brin Munsang, dan disaksikan oleh Pegawai Daerah Lubuk Antu, Richard Ngumbang. Bahan kempen tersebut akan diserahkan kepada komuniti rumah panjang dan kampung bagi kawasan berkenaan melalui ketua masyarakat di bawah seliaan mereka masing-masing. Sementara itu, Richard Ngumbang menyeru agar komuniti ataupun orang perseorangan supaya sentiasa mematuhi SOP COVID-19 memandangkan penduduk di beberapa buah rumah panjang di kawasan Engkelili telah dikuarantin akibat penularan pandemik tersebut. Dan saya mengharapkan setelah diterima oleh bahan ini diterima oleh orang kampung, tuan rumah dan juga ketua kaum, ketua kampung, maka mereka akan lebih mengerti apakah pembudayaan norma baru ini. Dan diharapkan juga apabila program ini, bahan ini telah datang, saya mengharapkan supaya tuan rumah dan juga ketua kampung akan menampalkan, melekatkan bahan-bahan ini di kawasan yang dapat dibaca, kawasan yang dapat dilihat oleh rakyatnya. Supaya mereka, setiap rakyat di kampung tersebut, setiap rakyat di rumah panjang tersebut akan membaca apakah yang terkandung dalam program norma baru
COVID-19 ini. Laporan seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin pada Selasa melawat tapak projek membaik pulih Jambatan Sungai Buloh yang menghubungkan Jalan Entabai dan Rantau Limau di Julau. Jambatan Sungai Buloh mengalami kerosakan akibat fenomena banjir pada tahun lalu. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah meluluskan peruntukan sebanyak RM600,000 untuk projek tersebut. Sementara itu, penghulu Belawan Gerinang ketika ditemui berterima kasih kepada kerajaan negeri dan berharap agar projek tersebut berjalan dengan lancar. Jadi anau tu udah aduh kalau udah pas kini tu pertain tadi. Jadi ku ngarap ke anau tu nada lagi isu lah, nada lagi namanya jakuk kena manah ngumbai tenda gagak perintah. Jadi kita semua belak beri saya terima kasih ngagai perintah tu dah nulung ngadu ke anau bandang ngabolok gitu. Ya mega ngarap ke bala kontraktor ngagak tu ngawak kerja mujul nadai ko nanggul semua utai. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Emir Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.